Selamat datang ke episod yang baru untuk podcast Julang, di mana kali ini anda bersama dengan bukan kali ini, memang tiap kali pun muka saya sama. Kali ni Rizal Hashim dan Harish Teo. Dua-dua pengkritik sukan. Kerja yang paling best adalah mengkritik. Kritik je kan? Kritik je paling senang. Tulis belasah. Betul? Actually, Habis nak kritik apa ni? Nak kritik Hari ni nak kritik apa? Hari ni nak kritik pasal bukan nak kritik lah. Nak komen lah. Tapi nak komen lah. Actually komen. Kita kan pandai komen. Kononnya lah kan. Kita hanya pandai. Confirm kita hanya pandai komen saja. Yang orang lain cuma pandai buat kerja, kita tak pandai buat. Itu siapa cakap tu? Siapa yang komen tu? Adalah. Anyway, kita akan bercakap tentang SEA Games 2027. Okay. Tapi apa yang menariknya ialah, adakah ianya akan menjadi pesta sukan feel good menjelang PRU ke-16? Berat tu. Confirm lah. Memang feel good, tapi masalahnya dekat PRU sana ni belakang sikit. You kena respect otai sikit. Okay. Anyway. Atau otai belakang sikit. Tak, okay. PRU ke-16 bila? Okay. Kena buat by 2027. So actually you have December is when the dissolve of parliament. Parliament, okay. So okay. 2027 okay lah, tu cantik lah. Itu timing class. Timing just nice. Ataupun lebih awal. Tak, ada setengah orang bertikaikan kerana beberapa pilihan raya termasuk Melaka, Johor dibuat awal. Daripada 2021 dan 2022 sorry. Okay. So dia diawalkan. So ada yang menyatakan bahawa ianya agak berbaloi dari penjimatan duit lah jika buat sekaligus lah pilihan raya tersebut. Tetapi agak sukar jugalah kerana terdapat pelbagai faktor. Sekarang ni feel good. Okay, macam kita balik feel good lah. Feel good. Macam dululah 2017 kat Kuala Lumpur. 2017 buat sebelum PRU 2018, betul? Actually sepatutnya cerita dia sebenarnya 2017 tu selepas habis je games terus buat supaya dah dapat the feel good feel good energy kan. Tapi report Intel kata apa masa tu? Jangan buat dulu. Bukan report Intel. Dengar khabar. Ada orang tu, ada kat cabinet meeting, kata, we should do it now, sir. Lepas tu, sir kata, no, we shouldn't. So, push sampai ke 2018 lah. So, but basically, the concept ialah sama lah. To bank on that but I rasa feel good ni, okay. Okay, fine. Tak ada problem. Tetapi dia ni menjadi masalah apabila pihak yang yang nyatakan yang kita akan menjadi host untuk SEA Games ni, nyatakan bahawa 4 negeri akan terlibat. Tapi tiba-tiba salah satu negeri tu macam tak tahu je dia terlibat. Sabah. Yang tu it's quite a crash boom bang episode kan. Okay. You perasan kan? Patutnya kan kita OCM kan dapat offer daripada CGF untuk host Sukan Commonwealth. Kerajaan Persatuan tolak pasal mungkin tak cost efektif. Okay. Kemudian OCM push untuk buat SEA Games 2027. Pasal SEA Games Federation dah offer betul pada 2022 untuk ganti Brunei. Jadi kita pun setuju. Jadi timingnya lepas tu Sarawak pula, disebabkan kejayaan menganjurkan Sukma di Sarawak baru-baru ni, cantik lah. Okay. Cuma kos penganjuran tu katanya pasal 2017 dulu 700 juta. Jadi nak tampung perbelanjaan tu kena combine lah 4 negeri. Okay, combine tu okay. Ada setengah yang mempertikaikan, menyatakan bahawa kalau combine tu dia akan jadi logistical nightmare. Kena terbang sini, terbang mungkin. Tetapi kalau kita lihat, ini kena tengok lah siapa yang jadi host utama. Katakan Putrajaya atau Kuala Lumpur atau Kuching ataupun Penang ataupun Sabah. Okay. Katakanlah opening ceremony dan juga main host Kuching. Bermakna semua logistical support semua dan masuk IBC, International Broadcast Media, pusat media utama, semua ada di Kuching. Sama juga kalau dilakukan di Kuala Lumpur atau di Putrajaya. Buat macam itulah. Maknanya penganjuran ni mungkin satu cabaran yang besar untuk siapa-siapa yang nak coordinate semualah. Tapi kita berbalik kepada feel good punya conversation, perbualan mengenai feel good. Now,
2017 kononnya feel good. Tapi kalah juga kan. Maknanya masa tu kerajaan sedia ada masa tu lah. Kerajaan sedia ada lah. Yang kononnya, kalau dari segi prestasi kita dapat 145 gol. Itu memang sejarah paling ni lah. Pasal dulu 2001 kita dapat 111 je. Memang cantik lah. Cuma disebabkan feel good untuk rakyat. You rasa feel good ya? To me. Sebagai rakyat Malaysia, adakah anda... dengar sini. Dia tak translate into undi. Itu je. Feel good so tu, it defeats the purpose, right? Tak. Feel good tu, you kena ingat. Kenapa feel good tu bukan sahaja untuk sekadar untuk kerajaan, sesuatu kerajaan tu berpertahankan kedudukan. Feel good tu adalah untuk memberi semangat pada... I think you're being too, apa orang kata... Idealistic. Bukan. Because sportif bukan Jayu. Diorang buat semangat kesukanan. Please lah. Diorang buat untuk menang undi lah. No. Silap. Kalau you kata nak menang untuk Indi, you sudah undermine kejayaan budak-budak atlet tu menang pingat emas. Salah tu. Ya ke? Nakal you. Bukan nakal, bukan saya. Tarik balik statement. Ini macam punishment. Tak ada speaker bro. Tak adil lah bagi mereka yang berlatih betul-betul nak menang emas. Tetapi itulah lumrah. Tapi you kata ini sebenarnya ini untuk menang undi. Tak betul. Ini lumrah politik dan sukan di negara. I setuju. That's why I cakap timing ni cantik. Maknanya katakan kalau katakan kita untuk feel good environment ni, baguslah. Maknanya SEA Games katakan bulan 6, lepas tu bulan 9 ke bulan 12 ke term tu dah habis, parliament dissolve, buatlah election. Menang atau kalah tu, it's not up to them, it's up to us. Gentle reminder. Undi. Okay. Tetap undi. Tetapi di sebalik perbualan ni, saya merasakan bahawa ini merupakan satu a good injection when it comes to industri sukan negara. Dan lebih-lebih lagi kalau kita lihat pertandingan dipertandingkan di luar. Betul. Sebab tu you're contradicting yourself. No, I'm not contradicting myself. No, dia kata menang undi pun salah. No, tak ada. No, I'm not contradicting myself. I'm just speaking sekarang ni Sabah ni tahu ke tak tahu ni? Tak tahu, kena check dia dalam WhatsApp group yang sama ke tak. Mungkin tak sama WhatsApp group. Mungkin dia kena remove atau dia tak dia left. tak add as participant. Atau mungkin dia merajuk dia left kot. Tapi it's seriously it's quite a major boo-boo if you ask me. Kerana you made announcement, komunikasi lah. Ya, tapi come on lah, you dah buat pengumuman, lepas tu tiba-tiba Sabah kata, dia kata kami tak tahu menau. Lebih-lebih lagi dengan 100 juta. Mungkin Datuk Masidi Manjun tu tak dimaklumkan oleh Ketua Menteri kot. Ya, but then tak kira lah siapa internal comms yang mana satu, tapi they got to sort this out lah. Tapi kalau dari sudut positif Haris, baguslah kan. I'm glad. SEA Games ni 2027. I'm glad kerana saya katakan tadi melonjakkan industri sukan negara. Betul. Macam mana you punya pendapat mengenai Sukma di Kuching 2027? It was done very well. In fact, ramai yang menyatakan bahawa saya disclaimer saya tidak berada di sana. So baru saya nak tanya. Saya tidak berada di sana, so tak bolehlah nak komen banyak-banyak. Buat kat 9 bahagian Tetapi actually if you look at it from the outside point of view, melihat it looks good. I mean ramai yang menyatakan bahawa opening ceremony di Sarawak lagi best daripada di Paris. Dan saya setuju kerana di Paris Olympic memang I was distracted. Banyak benda berlaku. You pergi Paris masa tu? Tahulah, you pergi Paris, lepas tu you pergi merata-rata. Guna duit siapa? Sabar. Tak ada. Bayar ke tak? Paris tu dia buat kat luar. Masalahnya dia buat kat Sungai Sen tu. Bila buat kat Sungai Sen, lepas tu hujan. Lepas tu jauh gambar kena tunggu 6 jam. 6 jam nak tunggu bot tu lalu 7 jam. Bro, kelang kabut lah bro. Memang. I tengok pun I'm like, nak fokus kat mana? Memang sana ke sini ke? Tiba-tiba ada orang nyanyi. Lepas tu tiba-tiba ada konsert dekat apa? Tak, lepas tu bila penonton tu bayar mahal tiket, dia tengok big screen je. What a joke man. That's why Malaysia dah maju. Kita dah banyak big screen. Tapi apa tau sebenarnya buat kat luar stadium tu pernah buat tau. Tapi bukan peringkat Olimpik. Sukan Asia. Di Sukan mana Asia di Guangzhou 2010. Dia dah buat dah dekat sungai. Maknanya Paris cuba tiru lah. Paris tiru, dia tak fikir, dia tak ada bomba hujan pula tu. Dia hujan. Bila hujan spoil. Tapi apa tak pengajaran daripada sini?
Jangan buat macam Paris lah. Tu je. Memang confirm. Jangan buat macam Paris. Dan actually, jangan fokus banyak sangat pada opening dan closing kerana ini just cuba nak ego saja. Tapi tu satu lagi lah. Kita punya kecenderungan. Nak sangat. Kita suka buat glamour. Betul, grand. Buang duit dekat opening. It's a waste of money, seriously. Kan? Patutnya duit tu bagi dekat atlet. Yep. Tambah allowance sikit. Yep. Walaupun allowance ada banyak. But no lah. I mean, it's never enough. Never enough. But anyway, tapi kalau kita balik kepada 2027 SEA Games, Sukan C, actually it's in a way it's good that we are committing now. Persetujuan telah dibuat, perancangan kini akan dijalankan. Bukan seperti mana terdapat beberapa apa orang kata gagap-gagap ni. Tak desas-desus yang menyatakan bahawa Malaysia sepatutnya menjadi host kepada Sukan Commonwealth. Lepas tu tiba-tiba ada tapi I setuju tau sebenarnya kalau kita jadi yalah, you setuju pasal you kerja dengan bukan pasal apa tau. CGF kan tawar 600 juta ringgit untuk jadi host. Tak dengar sini. Bagi Chan dulu, sabar. Orang muda sabar. RM600. RM600 pula. RM600. Nak sabar. Apa macam ni? Bagi Chan. Juta dengan ringgit. RM600 you sekali pergi pasar Keramat dah habis dah. Tak, sekarang ni RM600 juta ringgit. Katakan CGF bagi dekat kerajaan atau kat OCM, upgrade fasiliti yang sedia ada. Lepas tu top up sikit. Top up kan, kita kan suka top up services. Lepas tu proceed. On a very low scale punya games. Maknanya tak perlu ada perkampungan sukan, tak perlu ada belanja berlebih-lebihan. Tadi you tuduh I kata kontradiktif. Sekarang dia sendiri kontradiktif. Kata jangan berlebih-lebihan dan sebagainya. Tak sama juga. Opening sebenarnya I cakap jangan grand sangat. Tengok you get your facts right. Okay, so bila macam tu kita dah upgrade, katakan mana yang toilet kat stadium tak cantik ke apa, cantikkan sikit kan. Jangan bagi bocor kan. Tampal sikit. Masalah kat Malaysia selalu toilet je kan. Tampal sikit. Bola, stadium. Wangi-wangi sikit. Proceed. Lepas tu pasal apa tau bagus? Maknanya ada injection of duit, funding, latihan banyak lagi overseas. 2026, lepas tu SEA Games 2027, 2026 juga kita ada Sukan Asia Aichi Nagoya. Jadi bila macam tu, dia punya spill over effect tu akan ada. Jadi 2027 daripada you tak ada duit, sekarang you kena start from scratch untuk organize SEA Games. Katakan you dah ada 600 juta tu, you dah boleh organize SEA Games sekali. Top up lagi. Kita kena top up lagi. Top up dan reload. Ini pasal pakai prepaid. Dulu pakai postpaid. Tak. You kena setuju dah ni. No, I tak setuju langsung kerana rational tu. Tak gunakan common sense. Oh gosh, I tell you. Apa dia? Ni kena sabar. No, common sense no longer common in you. So apa dia? Ni berbalik kepada cerita Sukan Commonwealth. Untuk buat sesuatu Sukan Commonwealth tu, you kena the whole narrative. You have to get the whole engineer, the whole thing so that rakyat setuju, rakyat faham, rakyat tahu tentang perkara ni. Semua ni tidak dibuat. You kena setuju tentang perkara ni. You tak perlu nak ni semua. Yang tu yang pertama. Yang kedua, when you plant the narratives, and then you have to justify kenapa kita buat benda macam ni. Yang saya dapat tahu adalah apabila dibentangkan kepada kerajaan persekutuan dalam kabinet adalah pros and cons. Jadi bagi saya tu tak betul. Maknanya patut kata kalau nak buat, if you believe in it, you have faith in it, do it. Katakan kita dapat 600 juta daripada CGF, kita punya projection punya untuk bajet kita adalah belanja kita 400 juta. Maknanya 1 bilion lah. Betul? So kita ni lepas tu daripada 1 bilion tu mesti then you tak payah spend further untuk organize SEA Games. So benda macam ni orang kat luar sana tahu tak? Adakah ia ni diberitahu secara... Itu sebab you pun tak tahu, sebab itu I bagi tu you sekarang. Tak, bukan I tak tahu. The problem is that kalau you tahu, you akan sokong. Tapi you tak sokong pun dalam you punya blog, dia punya portal pun tak sokong. Memang tak sokong because pasal you tak nampak angle ni. Betul. Katakan kalau daripada kalau patutnya ada 36 sukan, kita buat je 20 ataupun 16 sukan. Dan kita mesti strategic thinking lagi.
favor sukan-sukan yang kita boleh dapat medal. Strategic thinking lagi. Mesti. Tak, sekarang ni it's all about strategy. Jaya 98 program thinking. started when? The strategic thinking untuk Jaya 98 program started when? Betul. Sekarang you pula buat sejarah. History channel sekarang you. Okay lah. Dah belajar daripada expert. So, Jaya 98, strategic thinking dia dibuat bila? Thank you for acknowledging me as an expert. Thank you. Day, answer the question. Jaya 98. Strategic thinking dia berlaku bila? Commonwealth Game 1998. Dia bermula bila? 10 tahun yang sebelumnya kan? Tak. Then? 93. 93. Dilancarkan pada 1993. Okay. So, you saw how long Now itu? sekarang, Mai, you ambil nota sikit nak buat dah lupa. Sejarah? I tahu lukis. History lesson? History lesson? Okay. What is... So, Another 93, history lesson brought to you by Rizal Hashim. Masih. 93. Okay. Jaya 98 dilancarkan. Yes. Pasal apa tau? Masa tu Tun Mahathir sebagai Perdana Menteri, dia kata, okay, kita dapat hak menganjurkan sukan Commonwealth pada 1992. Kita beat Adelaide. Okay, di Barcelona masa tu. Jadi dalam masa setahun tu dah buat keputusan macam mana kita nak dapat, kita nak menang emas luar daripada sukan badminton. Pasal sebelum tu kita hanya menang emas di sukan badminton saja. Jadi 93 dah buat, okey, macam mana kita nak strategi kita nak, okey. Menembak, macam mana apa yang MSN buat masa tu? Masa tu ketua pengarah Datuk Ira Mazlan Ahmad, kita doakan dia sihatlah. Dia sakit okey, bekerjasama dengan polis, dengan tentera, ISSF shooting punya events, rifle, air pistol, air rifle, bagi dekat askar dengan polis. Okey, banyakkan lagi penyertaan dia orang. Okey, kalau tidak dulu shooting kita banyak dekat apa, bukan clay pot, apa? Clay shooting. Bukan clay pot ni. Clay pot apa? Biryani clay pot dengan ni. Clay pigeon. Kan? Lepas tu dengan jadi tukar. Maknanya itu strategi tinggi. Lepas tu ada ambil naturalized athletes. Okay. Yuan Yufang, Hidayat Amidun. Lepas tu macam mana bowling dimasukkan dalam sukan Commonwealth. Jadi akhirnya kontingen negara menyumbang 10 pingat emas untuk justify kedudukan Malaysia sebagai host bersama dengan pelaburan. Okay. Jadi itulah strategi thinking. Sekarang ni kita tak boleh buat macam itulah. Formula dia kena lain. Pasal sekarang sukan-sukan macam break dancing pun ada sekarang. Panjat tebing pun ada. Bro, the question was very simple. Bila kita start thinking about 98? You said 1993 kan? Tak, you masuk you kata tadi sejarah tadi. Okey lah. But bottom line, perancangan tu dah cantik. Perancangan tu perlu tak nampak awal. Bukan dia 2 tahun sebelum or something like that. You know, so it's going to be a rush job. So why? Bukan rush job. It will be. Tak, semua dah ada dah. Atlet pun dah tengah ongoing, tengah training. Kemudahan semua dah ada. Games Village? Tak perlu Games Village bro. Macam buat 2017 SEA Games. Hotel cukup? Hotel cukup. Sure not? Cukup, renovate lah. Itu duit daripada 1 juta tu. Okay, anyway, kita pergi kepada back to sukan what do you call? You dah habis modal you ni. No, I takut nanti producer kata macam ni. Nanti dia suruh kita dari pula. Okay. Tapi biasalah, okay, tak apa. You nak teruskan apa tadi? Dah habis modal tadi? 2027. So, will it be a pesta sukan feel good menjelang PRU16? Yes, it will be. Confirm? Betul. Okay. Adakah ianya akan bertukar menjadi undian kepada kerajaan? Itu kita katakan tiba-tiba PRU buat awal 2027 sebelum SEA Games. They want bragging rights. Come on lah bro. Obviously. Kalau you penasihat communication untuk kerajaan je lah. Apa you buat? Apa you cakap? Sorry, my fees are too expensive. I'm not going to be, giving you free advice on TikTok or whatever. Secara teorinya lah. Secara teori. No way. Hello. Secara teori tak. Buat selepas ke sebelum SEA Games? PRU? Of course selepas lah. Selepas Yalah, you dah apa ni, you spend so much. Tapi maknanya you confident lah kita akan dapat emas. Kita akan juara secara keseluruhan lagi. SEA Games lah deh. Of course lah kita akan dapat emas. Bukan Olimpik. Boleh? Of course can. Why cannot? 150 emas. Yang tu dulu 2017 145. Yang tu berapu lah. I mean, we will get that emas lah. Berapa banyak tu, I don't think so. Dia lebih daripada 2017 lah. Feel good or tak ada feel good ke PRU atau tak PRU, memang patut kita buat
Itu pasti kerana ianya pasal you dah tak setuju merancang, CGF, you tak buat Commonwealth Game. Kalau tak ada buat Commonwealth Game, kita kena buat lah SEA Games. SEA Games akan merancangkan industri sukan negara. So yang itu saya setuju 100%. Bukan tu saja. Satu lagi pasal apa tahu? Pasal for example, I nak anak-anak I terbabit nak tengok. Pasal 2017, anak I kecil-kecil lagi lah. Pasal apa tahu? Modal insan ni kita nak bagi chance pada budak-budak muda ni belajar. Betul. Belajar untuk menjadi sebahagian daripada proses menganjurkan satu event berbentuk antarabangsa. Betul. Kerana yang dulu, 98, 2001, 2017, generasi last kali 2017, masa tu mendiang Datuk Seri Yaakob Chee pun hidup lagi. Sekarang dah ramai dah tak ada. Maknanya, expertise belajar dari segi diplomatic ties, macam mana nak bercakap dengan benda-benda yang soft skills ni, yang budak-budak banyak rakyat kita boleh belajar apabila kita menganjurkan. Sebab itu kita rugi kita tak buat sukan Commonwealth. Dan untuk tambah lagi, bayangkan sukan Commonwealth tu ada lebih 70 negara bertanding. Dia punya yang akan datang tu sebenarnya banyak pendedahan untuk anak-anak muda kita. Tapi dan lagi tak berbalik kepada apa Rizal kata tadi, the spillover effect tu memang nampak kerana kita tak akan lihat dia ni tertumpu di Lembah Kelang, tapi di negeri-negeri lain. So yang tu so Sabah, kita akan dapat the acceptance daripada mereka yang berada di sana. So that's good. Tetapi as for the Commonwealth Games, saya berbalik kepada the fact that sehingga hari ini tiada satu negara pun nak step up untuk menjadi host. Betul. Glasgow belum buat keputusan. Correct. So ini menunjukkan sesuatu kan. So kalau kita nak buat Commonwealth Games, buatlah. Tapi rancang. Tapi kalau kita baca balik kenyataan Commonwealth Games Association Scotland, dia kata memang satu kesilapan lah kalau tak ambil hak penganjuran ni. Pasal atas reason yang sama saya bagi tadi lah. Atas rasional. And yet no one is taking up. Pasal government mungkin dia ada perkiraan yang lain. Perkiraan yang sensitif kepada the people. Pasal tak melihat dari angle yang berbeza. Okay, we agree to disagree. Kan? Ada lagi nak tambah? Apa-apa history channel ke, history lesson ke? Sekarang ni you dah book bilik tak? Untuk SEA Games ni 2027? Kat KL lah, okey lah. Oh, kat KL? Tak pergi Sarawak? Takut nanti Penang kata dia pun tak tahu menahu. Tapi kan katakan kalau ni dia siapa-siapa yang jadi chairman ke atau CEO ke pada organising committee kena pastikan dapatkan penasihat yang terbaik untuk broadcasting, untuk semualah kalau boleh. Pasal apa tau? Pasal apa tau? Jangan ulangi beberapa kesilapan teknikal dari segi angle kamera untuk liputan olahraga. Kemudian pastikan keputusan, sistem keputusan tu, sistem maklumat mesti ambil vendor yang terbaik. Kita tak mau ulangan 2017. Pastikan bendera yang tepat digunakan. Bukan saja bendera tu betul tetapi terbalik. Kan? Dia tak tepat kan? Tu Poland kan. Benda tu betul tapi terbalik. Okey. Tak, lepas tu result system tu yang penting. Pasal apa tahu? Untuk pasal I ingat lagi masa tu I buat stand up live tapi result tak ada. Alamak, macam mana ni? Kita terpaksa salin. Zul Hasni Awang memenangi pingat yang ke berapa 100 timing dengan ni siapa ni kita tak ada start list yang betul, tak ada. Jadi result system tu penting untuk bukan saja media, untuk semua penonton dia boleh akses terus kan. Sekarang kan di hujung jari. Dan bercakap tentang akses terus dan bercakap tentang apa yang telah berlaku di 2017 jangan kita lupa selepas berakhirnya Sukan SEA 2027 silalah bentangkan laporan Sukan SEA. Tak settle lagi? Tak close account 2017? Is it available publicly? I tak nampak. Cuba you tanyalah. Ada setengah pihak menyatakan bahawa perkara ini telah dibentangkan di Parlimen kononnya. Tetapi kalau ini dibentangkan di Parlimen secara rapi in detail, you baik dengan menteri semua I'm choosing to ignore that detail. Tak baik you tak jawab soalan I. Okay uncle. Tak baik tau. Okay. You call me uncle but you don't give me that due respect.
Oh gosh, I tell you, this is never gonna end, man. No, but yeah, I mean, you see, you've just kacau my line of thought, man. I tell you. That's the whole idea. Bottom line, bentangkan tu the full audited report, letaklah dekat website supaya orang ramai akan tahu. And more importantly, we know what the money was used for. 2017 masa saya umur 17 tahun tu tak bentang lagi laporan. I don't see it anywhere. I'm the only one who's been asking it. Saya tak nampak. You tahu tak mana dia laporan tersebut? Yang secara in detail menyatakan bahawa okay, kita telah belanja untuk ni, kita telah belanja untuk tu dan sebagainya. Tujuan saya ialah untuk kita dapat tahu supaya kita belajar. Jadi atas nama accountability, transparency kena buatlah. Maknanya kita pastikanlah 2027 ni dia orang panggil you Harish untuk buat report tu. Sign off. HD. Fuyo. Baik, boleh. Okay. Tapi you tak boleh audit ni kan. Okay, I think we have to go now. No, anyway, berbalik kepada just rangkuman. Pesta SEA Games ini akan menjadi pesta sukan feel good. Yang penting sekali, have fun. Bagi job. Dia memerlukannya. Anyway, sekarang kan zaman hustle sekarang. Okay, anyway, menyimpang dah. We're hustling now. Ini dah jadi macam job street dah. If you need a job, be on this show. CV kita orang ada kat bawah ni. Producer letak lower third ni CV kita. Anyway, berbalik kepada juri Ballon d'Or apa semua kan. Orang tak peduli bro. Orang tak peduli kau punya aku cerita ni. Sekejap. Berapa Rizal Hashim Ballon d'Or. Bukan Ballon d'Or, Ballon d'Or. Ini masalahnya. Bukan balon aja. Kau main balonnya. Ballon d'Or. Ballon d'Or ni anugerah paling prestige untuk bola sepak lah. Okey lah. Then dia bermula dalam bidang kewartawanan sejak zaman apa? 1991 paid review ke mana? Paid review lah sekejap lah. Okay, pakai ATEX floppy disk. Floppy disk sehingga online. Pemenang anugerah MPI, Malaysian Press Institute. Sekali je kan? Sekali. 2 kali bro. Tapi you menang MPI ke Norman Siebel Award tu? MPI 2 kali bro. Oh, MPI 2 kali. Oh, belagak Of course. Anyway. Apa story yang Actually bukan sports. News satu, lagi satu best call. Anyway, boring. You dah soal juri ke apa? Dan dia telah buat Grand Slam. Grand Slam apa? TV, radio, Sok Khabar, e-magazine, magazine, sekarang podcast. So kira not bad juga lah untuk uncle ni. Nah, hadiah. Okay, terima kasih. And yes, tapi you pun not bad kan? No, ini bukan sesi, ini bukan bukan sesi abang Okay. So masih lah atas the paid review, intro no problem. Outro tadi outro tadi, tapi back to the Pesta SEA Games. It will be a feel good games, but more importantly kita have fun. We organize it correctly dan ianya menjadi benchmark. Kontingen negara menang, muncul juara keseluruhan. Yang tu sudah kalau setakat nombor 2 baik tak payah. Tak, yang tu sudah pastilah. Oh pasti. Sudah pasti dah. Confirm. Strategic thinking again. Okay, harap strategic thinking tu akan bermula hari ini. So tinggalkan review anda, komen anda akan kami baca dan akan kami teliti dan sudah tentunya akan kami menjadi cantas. Apa cantas potong pula? Mana yang kutuk kita buang lah. Politician number 1. Anyway, kita akan bincang selepas ni. Terima kasih sekali lagi. Bincang apa sebenarnya? Tak ada. Kita jumpa lagi lah episod selanjutnya. Habis. Bye. Settle. Say bye lah. Ayah. Bye. Just say bye. Can you just say tak bye? Tak payah. Oh, dia dah cut dah. Cut.